Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah untuk tingkatan 3 bab 1 indeks. Okey, pengenalan indeks. Okey, bentuk indeks ataupun tata tanda indeks. Okey, ditulis seperti ini ya. A kuasa N. Okey, N tu kecil je dekat atas. Okey, bentuk ini sebenarnya secara tak langsung pernah dipelajari sewaktu tingkatan 1 iaitu tajuk kuasa 2. Okey, kalau kita tulis 7 kuasa 2. Okey, ini adalah bentuk indeks kan. Kalau waktu tingkatan 1, okey, bentuk indeks ini tidak disebutlah. Okey. Okey, kalau yang ini, A ini adalah asas. Okey, N yang merah ini adalah indeks. Okey, jadi kalau untuk contoh saya ini, 7 adalah asas dan 2 adalah indeks. Okey? Okey, kalau saya bagi contoh lain, negatif 4 kuasa 3. Okey? Jadi, apakah asasnya? Okey, asasnya adalah negatif 4. Okey, itu asas. Apakah indeksnya? Indeksnya adalah 3. Kalau nombor itu terdiri daripada negatif, nombor negatif, pecahan ataupun perpuluhan, okey, penulisannya perlu ada tanda kurungan macam ni. Okey, kalau ia nombor bulat positif tak perlulah. Okey, atau okey, cikgu tunjuk satu bentuk pecahan 1 per X. Okey, kuasa 5. Okey, jadi asasnya adalah 1 per X. Okey, indeksnya adalah 5. Okey, macam mana kita nak tulis contoh-contoh ini dalam bentuk pendarapan berulang? Okey, cikgu tulis ini sebagai yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, kita tengok macam mana bentuk pendarapan berulang. Tengok asasnya 7, indeksnya 2. Jadi 7 kita darab sebanyak 2 kali. Ikut indeks ya. 7 darab 7. Itu sahaja. Okey, untuk nombor 2, negatif 4. Okey, indeksnya 3. Ni ya, 3. Jadi darab 3 kali negatif 4. Okey, siap. Dan seterusnya untuk contoh ketiga. Okey, kita lihat asasnya adalah 1 per X. Jadi 1 per X. Okey, berapa kali kita nak darab? 5 kali. Ikut indeksnya. Indeksnya sebanyak 5 kali. Okey, siap. Itu saja ya untuk pengenalan indeks ni. Okey, kita teruskan. Okey, contoh yang pertama. Okey, 289 dan diberi asasnya 17. Okey, bila dah diberi asas, lebih mudahlah. Okey, jadi 289. Kita buat sahaja pembahagian panjang, bahagi dengan 17. Jadi akan dapat 17. Bahagi lagi sehingga dapat 1. Okey, ni dapat 1. Okey, terus dah dapat sekarang. Jadi jawapannya adalah 17. Okey, kuasa berapa? Tengok berapa kali ulang 17. 1, 2. Okey, ini adalah 17 kuasa 2. Okey, simple sahaja. Okey, contoh kedua. 1331. Okey, asas 11. Okey, jadi 1331 buat pembahagian panjang, bahagi 11. Okey, 121. Bahagi lagi 11. Okey, dapat 11. Dan bahagi lagi 11 kali lagi, dapat 1. Okey, berapa kali kena bahagi sehinggalah dapat nilai 1. Okey, sehingga dapat nilai 1. Okey, jawapan untuk yang ini adalah 11. Kuasa berapa? 1, 2, 3. Okey, 11 kuasa 3. Okey, contoh yang ketiga. 512
Okey, per dengan 1000. Okey, cikgu bagi pecahan. Okey, asasnya 8/10. Okey, jadi sama sahaja. Yang atas, okey, sekarang ni sebab dia pecahan ya. Jadi yang atas kita bahagi dengan 8. Okey, jadi cikgu buat kat sini 512 bahagi 8. Jadi dapat 64. Bahagi lagi 8. Dapat 8. Bahagi lagi 8. Dapat 1. Jadi ini 8/3. Okey, yang 1000 pula. Bahagi dengan 10. 100. Bahagi dengan 10. Dapat 10. Dan 10 sekali lagi dapat 1. Okey, jadi kedua-duanya kuasa 3 ni kan. Jadi 8/10 kuasa 3. Okey. Okey, sekarang kita tengok hukum indeks. Okey, hukum indeks ni sangat penting untuk awak faham. Sekiranya tahun depan ambil matematik tambahan, lagilah dia sangat diperlukan. Okey. Jadi kita tengok sekarang. Okey, hukum indeks yang pertama adalah A kuasa M darab A kuasa N. Okey. Jadi dekat sini kita tengok ini darab. Okey. Jadi tengok asasnya mesti sama, syarat keduanya asasnya mesti sama. Okey, jadi kalau asas sama, barulah kita boleh tambahkan indeksnya. Di asas A, indeks kita tambah M tambah N. Okey, contoh kalau cikgu bagi 2/3 darab dengan 2 sahaja. Okey, kalau 2 sahaja ni maksudnya dia adalah kuasa 1. Okey, jadi 2/3 tambah 1. Jadi dapat 2/4. Okey? Okey, hukum indeks yang kedua. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, A kuasa M bahagi pula. Okey, kalau bahagi dengan A kuasa N, syarat dia sama juga, asas mesti sama kedua-duanya. A, okey, oleh kerana dia bahagi, jadi A asas M ini kita tolak N. Okey, jadi kalau cikgu bagi contoh, 3/9 bahagi dengan 3/3, ianya akan jadi 3/9 tolak 3 asasnya. Jadi 3/6. Okey, saya ulang sekali lagi. Syarat untuk menambah atau menolak indeks ini, asasnya perlu sama. Okey, tengok asas sama. Bahagi, operasi jadi tolak. Darab tadi, operasi jadi tambah. Okey, seterusnya hukum indeks ketiga. Okey, kita ada yang dalam kurungan A kuasa M, di luar ada N. Okey, jadi yang ini akan jadi darab terus A, M, N. Okey, contoh kalau 7/3, di luar ada 2. Jadi akan jadi 7. 3 ini kita darab terus dengan 2. Jadi 7/6. Okey? Okey. Kemudian sekiranya ada bracketnya, ada A kuasa M, B kuasa N. Ada 2 sebutan di situ. Di luarnya ada Q. Okey, jadi ini akan jadi, okey, perhatikan M ini akan didarab dengan Q. Jadi akan dapat A kuasa MQ. Dan seterusnya N
akan didarab dengan Q juga. Okey, akan dapat B kuasa NQ. Okey, hati-hati dalam penulisan. Okey, asas mesti lebih besar dari indeks. Indeks ni kita mesti tulis kecil dan berada di atas. Okey, di atas asas. Okey, di atas sebelah kanan. Okey. Kalau cikgu ada soalan lain, okey, yang ini pula bentuknya. Okey, A kuasa M per B kuasa N. Di luarnya ada kuasa Q. Okey, ini pun sama juga. Okey, M darab Q. Jadi dapat A M Q perkan dengan okey, N darab Q. Jadi dapat B kuasa NQ. Okey, ingat ya, kuasa yang didarab, bukan asas. Okey, kalau cikgu tukar dia dalam bentuk nombor, kalau 2 kuasa 2 per 3 kuasa 4. Di luar ada kuasa 5. Jadi, cikgu akan darab dia punya indeks ni. 2 darab 5. Okey, jadi dapat 2 kuasa 10. Dan yang di bawah pula 4 darab 5. Jadi akan dapat 3 kuasa 20. Okey. Okey, kita sambung pula yang keempat. Okey, iaitu indeks negatif. Kalau A kuasa negatif N, ianya akan ditulis sebagai 1 per A kuasa N. Okey, contoh. Kalau 3 kuasa negatif 2. Jadi kita akan tulis sebagai 1 per 3 kuasa 2. Kalau perlu dinilaikan, dia akan jadi 1 per 9. Okey, lain-lain pengetahuan yang perlu ada dalam indeks ini adalah yang kelima, cikgu tambah. Iaitu A kuasa sifar adalah 1. Okey, ini kena pegang. Okey, contoh untuk kuasa sifar ni. Tak kisah apa pun nombor, 7 kuasa sifar pun dapat 1. Walaupun 1000 kuasa sifar, ianya tetap 1. Maksudnya indeks ni kalau ada kuasa sifar, sememangnya jawapannya adalah 1. Okey. Kemudian yang keenam, kalau A kuasa 1, ini akan dapat nombor tu balik lah, dapat A. Contoh, kalau 5 kuasa 1, jadi ini adalah 5. Okey, 20 kuasa 1, jadi dapat 20. Okey, semua ini kita kena faham, kita kena kuasai, barulah kita boleh jawab soalan indeks dengan baik. Okey, satu lagi satu lagi, yang ketujuh, kita ada juga yang bentuk sebegini. A kuasa 1 per N. Okey, ini adalah A punca kuasa N. Okey, kalau waktu tingkatan 1, belajar kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, kalau dikatakan 9 punca kuasa 2. Jadi, kalau punca kuasa 2, dia tak perlu tulis 2 kat sini. Cukup sekadar simbol. Jadi, ini sebenarnya adalah 9 kuasa setengah. Ataupun kalau 1 per punca kuasa 2 bagi 25. Okey, ini adalah 1 per 25 kuasa setengah. Okey, sebelum nak jawab soalan permudahkan, okey, ini adalah contoh-contoh PT3 punya soalan kan. Okey, jadi sebelum kita nak jawab ni, hukum indeks yang tadi tu kena betul-betul master. Kena betul-betul A. Okey, kena betul-betul faham. Okey, jadi sekarang ni kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni bahagi. Okey, asas sama. Jadi kita boleh selesaikan lah. Okey, tengok asas sama 4.
Okey, operasinya bahagi. Okey, bila asal sama dan operasi bahagi, jadi jawapannya 4. Okey, asal sama jadi 6 tolak 3. Okey, bila bahagi, indeksnya kita tolak. Jadi jawapan 4 kuasa 3. Okey, cukup. Tak perlu dinilaikan sebab soalan permudahkan. Okey? Okey, kita tengok nombor 2. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia ada nombor dan juga ada huruf. Okey, jadi sekarang ni cikgu highlightkan nombor. Okey, ada negatif 4. Okey, kemudian ada 5. Okey, dan ada juga 3. Okey, jadi nombor-nombor ini cikgu kumpulkan. Okey, darab semuanya. Negatif 4 darab 5 darab 3. Jadi dapat negatif 60. Okey, perhatikan ya, nombor kita kena settlekan dulu. Okey, lepas tu baru kita tengok dia punya huruf. Okey, apa huruf yang ada? Kita ada M dan kita juga ada N. Okey, M ada M kuasa 4. Jadi M kuasa 4 sekarang. Okey, kita tambahkan dengan 1 untuk M yang ini. Bila dia tak ada kuasa tu, dia adalah 1. Jadi M 4 tambah 1. Kemudian kita ada N. N-nya adalah kuasa 6 tambah 1 juga. Untuk yang ini juga kuasa 1. Jadi dapatlah kita jawapan akhir negatif 60 M kuasa 5 dan N-nya kuasa 7. Okey, siap. Okey, kalau tengok ni tadi, cikgu tak tulis pun darab. Okey, sama je. Okey, kalau cikgu nak tulis darab, boleh je tulis kat celah ni kan. Ni darab, ni darab. Tapi jawapan akhirnya, tak perlu ada simbol darab. Sebab, kalau dalam algebra ni, huruf atau nombor yang sebelah-sebelah tu, okey, itu maksudnya darab. Okey, awak kena pegang tu Bila dia duduk sebelah-sebelah, dia tu darab. Okey? Okey, kita tengok nombor 3. Ada nombor juga kan? Ada nombor dan juga huruf. Jadi kita selesaikan nombor. Nombornya ni 36 dan juga 12. Okey, jadi terus kita selesaikan 36 bahagi 12 dapat 3. Terus tulis 3. Okey. Kemudian A kuasa 6 bahagi dengan A kuasa 5. Jadi A 6 tolak 5. Kemudian B 26 tolak 13. Okey, selesaikan. 3, 6 tolak 5, 1. Jadi A sahajalah, tak perlu tulis 1. Dan B kuasa 13. Okey, siap yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, keempat ni ada macam-macam. Okey, ada kurungan. Okey, ada bahagi. Ada nombor dan juga ada huruf. Okey, cikgu nak tunjuk kat sini. Bila nombor ni 8, dia sebenarnya ini adalah kuasa 1. M kuasa 7, N kuasa 5. Okey, jadi sekarang semua kuasa ini ataupun semua indeks ini perlu didarab dengan indeks yang di luar. Okey, jadi 1 darab 2. Okey, jadi sekarang 8 kita adalah 8 1 darab 2 kuasa 2. Okey, M-nya 7 ini. Okey, saya ambil nombor warna lain. 7 ini juga darab 2. Jadi dapat M kuasa 14. Okey, dan seterusnya N. Okey, 5 ini darab juga dengan kuasa 2 di luar. Jadi ini adalah kuasa 10. Kemudian kita bahagikan. Okey, ini sama 2. Lihat ada kuasa 2. Darab dengan yang di luar. 3. Jadi, dapat 2 kuasa 6. Okey. M-nya 3 darab 3. Jadi, M kuasa 9. Dan seterusnya N. Okey, 2 darab 3. Jadi N-nya kuasa 6. Okey, kemudian kita boleh selesaikan lagi. Okey, kita tengok nombor dia. 8 kuasa 2 dengan 2 kuasa 6. Kalau awak nilaikan akan dapat 64 64.
M kuasa 14 N kuasa 10. Bawah pun 2 kuasa 6 akan dapat 64. M kuasa 9 N kuasa 6. Okey, jadi nombor ni macam yang nombor 2 dan 3 kita selesaikan juga kan. Nombor dulu jadi 64. Habislah dengan 64. So yang tinggal adalah M kuasa 14 tolak 9 sebab dia bahagi kan. Dan N-nya 10 tolak 6. Okey, jadi jawapan akhir M kuasa 5 N kuasa 4. Okey, siap. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, soalan kelima ini adalah TP4. Okey, kita nak ganti nilai tapi sebelum tu kita kena mudahkan dululah apa yang dia bagi ni. Okey, 3 kuasa M kuasa 2M bahagi 81 kuasa N per M darab 27 kuasa 7 per 3M kuasa pula dengan N. Okey, bila dapat soalan macam ni, kita tengok dulu dia punya pattern nombor. Ada 3, 81, 27. Okey, ini adalah pattern nombor gandaan 3 ataupun senang cerita adik-beradik 3. Jadi kita tukar semuanya kepada asas 3. Okey, yang ini selesai, tak ada masalah. Okey, 81. Macam mana kita nak tukar asas 3? Okey, 81 bahagi 3. Okey, 9. Apa pula 9 pula? Okey. Okey, macam mana kita nak tukar dia sekarang ni? Cikgu tunjuk Okey, 81 bahagi 3. Kita nak tukar asas 3 Di sini 27. Bahagi lagi 3. Okey, dapat 9. Bahagi lagi 3. Sehinggalah dapat 1. Okey, jadi sekarang ini adalah 3 kuasa 4. Okey, 27 pula. 27, okey, dah ada dekat sini kan? Okey, setakat ini je 27. 27 adalah 3 kuasa 3. Okey, jadi sekarang kita gantikan nilai tersebut. Okey, yang ini kita kena darab lah. M ni darab dengan 2M. Kan? Okey, dia akan jadi 3 M darab 2M, 2M kuasa 2. Okey, kemudian bahagi 81 dah tukar jadi 3 kuasa 4. Okey, kurungan kekal. Di luar juga kekal. N per M. Didarab dengan 27 dah tukar jadi 3 kuasa 3. Okey. Di luarnya kekal. Ada 7 per 3M. Dan ada satu lagi bracket besar di luar. Iaitu kuasa N. Okey, ini kena betul-betul hati-hati ya. Okey, ini boleh selesaikan darab. Okey, ini pun sama. Yang darab sana pula kan. Okey, jadi dapat sini 3, 2M kuasa 2. Tiada perubahan. Bahagi 3, 4N per M. Okey, dan darabkan dengan ini. 3 habis. Okey, jadi yang tinggal cumalah 3 kuasa 7N per M. Okey, cuma harap yang jelas. Okey, kemudian dah dapat macam tu. Kita tukarkanlah nilai MN dia. Okey, jadi 3, 2. Nilai M-nya ditukar adalah 2. 2, ni M2. Okey, M kuasa 2, jangan lupa. Okey, kemudian bahagi 3. 4, yang kekal cikgu letak hitam yang ada tukar perubahan merah. Okey, N adalah negatif 5, bahagi dengan M-nya adalah 2. M-nya adalah 2. Dan kemudian darab. Okey, 3 sekali lagi, 7. N-nya negatif 5. M-nya perkan dengan 2. Okey. Selesaikan. Ini 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2. Jadi 3 kuasa 8. Bahagi dengan
4 darab negatif 5, negatif 20 bahagi 2 jadi 3 kuasa negatif 10. Dan darab dengan 7 darab negatif 5, negatif 35 per 2. Okey. Okey, sekarang asas dah sama. Apa perlu buat? Okey, jadi 3. Ini bahagi jadi tolak asasnya. Indeksnya 8 tolak negatif 10. Okey. Kemudian yang ini darab. Indeksnya kita tambah. Tambah negatif 35 per 2. Tutup braket. Okey, jadi jawapan akhir 3 akan dapat kuasa setengah. Okey, atau boleh juga ditulis sebagai 3 punca kuasa 2. Okey, ini setara jawapan ni. Jadi awak sampai sini sahaja pun okey. Tapi kalau dapat sampai sini lagi bagus. Okey, bila setara ni maksudnya mana-mana jawapan diberi akan dapat markah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, kita ada TP4 untuk A dan TP5 untuk B. Okey, jadi sekarang kita jawab A. Okey, tengok apa kaitan 3, 9 dan 8, 1. Ini adalah saya cakap tadi gandaan 3 ataupun adik-beradik 3. Jadi 9 ini adalah 3 kuasa 2, kan? Okey, jadi saya tulis 3 kuasa X sama dengan, okey, 9 ini saya gantikan sebagai 3 kuasa 2. Okey, di luar ada 5. Okey, dan perkan dengan 81 ni adalah 3 kuasa 4. Okey, macam mana nak cari tadi tu? Tengok sebelum ni ya. Macam mana kita nak tukar asas 3. Okey, dan di luarnya ada X. Okey. Okey, jadi sekarang ni bila semua dah sama, okey, selesaikan dulu ni. 2 darab 5 dan juga 4 darab X. Okey, jadi akan dapat 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa 10 bagi dengan 3 kuasa 4X. Okey, kita ambil bila asas semua dah sama, kita ambil indeks sahaja. Jadi X sama dengan 10 tolak 4X. Okey, macam mana saya dapat? Ni ya. Saya ambil ni. X. Okey, sama dengan copy 10. Okey, sebab ni bahagi, jadi tolak. Tolak 4X. Ambil indeks dia sahaja. Asasnya dah tak perlu sebab asas memang dah sama. Jadi sekarang kita kumpulkan X. Jadi X tolak 4X ni bawa ke sebelah kiri. Ini algebra sepatutnya dah menguasai. Jadi tambah 4X sama dengan 10. Okey, jadi dapat 5X sama dengan 10. Jadi X sama dengan, ini darab pindah jadi bahagi. 10 bahagi 5. Jadi X dapat 2. Okey, kemudian kita tengok B. B ini asas memang dah sama. Jadi kita ambil indeks dia sahaja. Iaitu ni X kuasa 2, 5X dan juga 24. Okey, macam mana kita nak tulis? X kuasa 2, sebab ini darab dia jadi tambah 5X sama dengan 24. Okey, kita kumpulkan kesemuanya di sebelah kiri. Sebab ini bentuk persamaan kuadratik. Jadi kita perlu buat pemfaktoran lah. Okey, jadi bila macam ni, buat pemfaktoran 2 bracket. Okey, ini boleh guna kalkulator, boleh juga buat secara table, macam-macam cara Okey, jadi kalau ini negatif 24, okey, macam mana kita nak fakturkan? Nanti boleh rujuk video cikgu untuk tajuk ini. Memang dah ada tajuk pemfaktoran untuk tingkatan 2. Okey, macam mana kita nak faktor ni? Tengok 24 ni adalah 8 darab dengan 3. Okey, dan ini adalah X. Okey, disebabkan tengah ni positif, jadi kita ambil nombor besar 8 letak positif, ini letak negatif. Okey, jadi X kita, X tolak 3 sama dengan sifar dan X tambah 8 sama dengan sifar. Jadi X dapat 3 dan juga negatif 8. Okey, ataulah. Okey, maksudnya ada 2 jawapan. Okey, itu sahaja penerangan untuk tajuk bab 1 indeks tingkatan 3. Okey. Apa pun nak jawab soalan indeks ni, hukum indeks mesti dalam tangan. Maksudnya mesti dah faham hukum indeks. Jadi nak jawab soalan indeks dia jadi lebih
mudah. Okey, itu sahaja untuk penerangan kali ini. Sekian, terima kasih.